Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Bertemu lagi kita pada pembelajaran pendidikan Islam pada hari ini. Baik murid-murid, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca doa agar pembelajaran kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca doa penerang hati terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seterusnya murid-murid, Ustaz nak tanya satu soalan kepada kamu. Apa yang kamu buat pada pagi-pagi untuk kamu bersihkan badan? Kamu guna apa? Ya, guna air kan. Untuk kita mandi guna air. Nak cuci pinggan? Guna apa? Guna tisu ke? Guna kain ke? Guna apa yang seelok-eloknya? Ya, guna air paip. Bagus. Kalau kaki kamu terpijak najis, terpijak tai kucing misalnya, terpijak tai ayam ataupun terpijak tai cicak, apa yang kamu nak buat? Kamu nak cuci macam mana? Nak guna tanah ke? Ataupun nak guna tisu ke? Ataupun nak guna air? Nak bagi menghilangkan? Yang mana lebih baik untuk menghilangkan bau, kotoran yang melekat di kaki kamu tu? Okey, cuba fikir. Ya, guna air. Ada orang kata guna sabun. Kalau guna sabun pun kena guna air juga kan. Jadi air dengan kehidupan kita ni tak dapat dipisahkan. Kita guna air untuk kita mandi, untuk kita memasak, ibu kamu memasak kan. Dan kita guna air untuk kita minum dan sebagainya. Begitulah pentingnya air ini dalam kehidupan kita. Kalau dalam kereta ayah kamu pun ada menggunakan air juga. Tujuannya kalau dalam enjin tu menggunakan air, diletakkan di dalam radiator untuk menyejukkan enjin. Kalau tak ada air ni, enjin kereta dia akan panas. Begitulah hebatnya Allah Ta'ala, dia menciptakan air untuk kegunaan manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain seperti haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan pun memerlukan air. Jadi tajuk kita pada hari ini, Ustaz ingin membawakan kamu ke satu tajuk. Baik, buka muka surat 88. Ya, muka surat 88. Kita baca bersama-sama, kita mengejar dahulu ya. Mari ikut ejar bersama Ustaz. Alif hamzah ya rair air, da alif da, lam mim lam, dalam, kaf ke, ha ya hi, dal waw du, pa nun pan, kehidupan, air dalam kehidupan. Baik, hari ini kita akan belajar tema ibadah hari ini adalah air dalam kehidupan. Baik, sama-sama ikut Ustaz baca arahannya dahulu. Ba alif ba, ca ca, baca, da alif nun dan, para per, ha alif ha, tayati, kaf nun kan, perhatikan, baca dan perhatikan. Kaf alif ka, waw nun wan, kawan, kawan-kawan, alif a, hamzah ya rair, air, mim tamut, lam qaflaq, mutalaq, dal di, gawaw gu, nun alif na, kaf nun kan, digunakan, alif wa nun un, ta wa qaf tu, untuk, mim nun man,
Dal yadi. Mandi. Bara ber. Wawu. Dad. Waw hamzah du. Berwudu. Dal alif nun dan. Mim ngameng. Ha ya hi. Lam ngalang. Kaf nun kan. Menghilangkan. Ikut bersama-sama ya. Baca. Nun na. Jim ya sin jis. Najis. Kawan-kawan. Air mutlak digunakan untuk mandi, berwuduk dan menghilangkan najis. Ya. Jadi kawan ni dia cakap, ada seorang murid ni dia cakap, kawan-kawan, air mutlak ni digunakan untuk mandi, berwuduk dan menghilangkan najis. Kemudiannya kita baca di bawah lagi. Alif a. Hamzah ya rair. Air. Mim tamut. Lam qaflaq. Mutlaq. Jim waju. Gaga. Juga. Bawabo. Lam ya halih. Boleh. Daldi. Gawagu. Nun alif na. Kaf nun kan. Digunakan. Alif wa nun un. Ta wa qaf tu. Untuk. Mim mim mem. Ba alif ba. Sim wa hasuh. Membasuh. Dal alif nun dan. Mim me. Mim alif ma. Sin qaf sa. Memasak. Air mutlak juga boleh digunakan untuk membasuh dan memasak. Okey. Jadi kita belajar di sini, kita dah faham air yang Allah cipta itu asalnya adalah air mutlak, iaitu air yang bersih seperti air salji, air hujan, air embun, air sungai, air perigi, ni gambar perigi, dan air laut serta air mata air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketujuh ini, jenis-jenis air ini adalah air mutlak. Boleh digunakan untuk kita membasuh, berwuduk, nak menghilangkan najis, dan juga memasak. Jadi kalau kita lihat air ni, air salji, warnanya warna putih elok sinar lah kan. Air hujan, air embun, semua ni boleh digunakan untuk berwuduk. Itu adalah air mutlak. Okey, bagus. Faham kan? Sebut air mutlak. Air mutlak ada 7. Air salji, air hujan, air embun, air sungai, air perigi, air laut, air mata air. Satu lagi adalah air paip. Air paip tu pun air mutlak lah juga. Yang diambil daripada empangan. Yang diambil daripada tadahan. Sumber tadahan lah, seperti empangan, kolam dan sebagainya. Jadi air paip pun termasuk dalam air mutlak. Jadi hari ini kita nak belajar jenis-jenis air. Selain daripada air mutlak, ketujuh air ni ada lagi air yang lain. Cuba kita baca di bawah. Apakah kegunaan air mutlak yang lain? Baik, apakah kegunaan air mutlak yang lain? Kegunaannya selain daripada kita berwuduk, selain daripada kita mandi, kita boleh menghilangkan najis dan membasuh, memasak dan sebagainya lah ya. Sekali lagi Ustaz nak mengingatkan kepada kamu, air yang suci lagi menyucikan dikenali sebagai air mutlak. Sebut air mutlak. Air mutlak. Air mutlak. Suci lagi menyucikan. Suci lagi menyucikan. Air mutlak. Air mutlak ada 7.
air salji, air hujan, air embun, air sungai, air perigi, air laut, air mata air, air paip. Boleh digunakan untuk berwuduk. Okey, itu adalah air mutlak. Air apa? Air mutlak. Seterusnya kita nak tengok ada tak ayat selain daripada ayat mutlak. Kalau bahasa Pali kita sebut ayat lah. Jadi air yang selain daripada mutlak ada. Kita tengok muka surat 89 ya. Okay, kemudian di muka surat 89, cuba semua buka muka surat 89, cuba kita baca bersama-sama. Ba, ba, ha, alif, ha, ga, ya, nun, gian, bahagian. Alif, hamzah, ya, ra, air, bahagian air. Baik, bahagian air. Bahagian air kita baca. Yang pertama, nombor 1, air mutlak. Nombor 2, air apa ni? Air musyammas. Ada 2, ada lagi. Kita tengok muka surat sebelah lagi, ada lagi. Air musta'mal. Nombor 4, air mutanajjis. Air mutanajjis. Oh, semua ada 4. Jadi pembahagian air ni ada 4, ya. Ayat ni ada 4 jenis. Yang pertama, air mutlak. Sekarang kita nak kenal apa itu air mutlak. Murid-murid, sila fokus. Baik murid-murid, di muka surat 89, bahagian air, kita baca air mutlak. Air yang kekal dengan sifat asal kejadiannya sebagaimana yang diciptakan Allah. Air ini adalah kekal dengan sifat asalnya, kejadiannya sebagaimana yang diciptakan oleh Allah. Air dia berwarna putih lut sinar. Bukan warna macam putih susu tu, ya. Putih macam air mineral lah. Itu adalah air mutlak. Contoh dia macam kita dah baca dah tadi, air mutlak ni. Contohnya seperti air sungai, air laut, air perigi, air mata air, air salji, air kolam, air apa lagi, air paip. Itu semua air mutlak. Jadi hukum menggunakan air mutlak ni adalah suci dan menyucikan. Hukum dia apa murid-murid? Kalau orang tanya, hukum menggunakan air mutlak ini adalah suci dan menyucikan. Air itu maksudnya suci, air itu bersih dan boleh menyucikan. Maksud menyucikannya di sini adalah boleh kita mengambil wuduk, ambil air sembahyang. Kalau air kopi boleh tak kita ambil air sembahyang? Air kopi asal daripada air paip tak? Boleh tak? Ya, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia telah berubah warna. Mana boleh ambil air sembahyang guna air kopi? Sebab dia telah berubah warna. Ayat teh pun tak boleh ambil air sembahyang. Ayat Milo pun tak boleh. Sebab apa? Dia telah berubah warna. Dah campur dengan benda asing. Dah campur dengan serbuk kopi. Dah campur dengan gula. Jadi, kalau kita ambil air sembahyang, jadi tak menyucikan. Tak sah. Saat ni bergetah tangan kita. Kalau kita sembahyang saat ni, lepas sembahyang kita salam dengan kawan. Kan? Tangan kita bergetah. Ni kawan tanya, awak tangan kamu bergetah ni. Pasal apa ni? Saya ambil sembahyang pakai ayat teh tadi. Ataupun ayat sirap. Patutlah pun tangan kamu bergetah. Sebab ada gula. Mana boleh. Ustaz tak bagi. Ustaz ajak. Suruh ambil sembahyang guna air paip saja. Contoh lah kan. Jadi tak sah seseorang itu ambil air sembahyang dengan selain daripada air mutlak. Kita baca lagi info di bawah. Ada air mutlak. Kamu boleh tengok buku kamu. Sambil itu boleh tengok ustaz. Tengok video. Ada air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga berubah warna. Macam air kopi tadi lah. Asal yang putih. Tapi bila campur dengan kopi dia jadi warna hitam. Bau dan atau rasa. Air kopi tu bau apa? Bau kopi lah. Rasa pahit. Air kopi. Contohnya air kopi. Yang tu dia sebut air kopi dan air sabun. Jadi guna air kopi ataupun air sabun kita tidak boleh digunakan untuk mengambil wuduk. Kalau ambil wuduk, solat kita tak sah. Sebab air itu bukan disebut sebagai air mutlak.
Air mutlak saja yang boleh digunakan untuk berwuduk. Seterusnya pembahagian air yang kedua, murid-murid, tengok yang di bawah ni. Air yang kedua ini dinamakan jenis air musyammas. Sebut air mim syam, mim sin mas, musyammas. Air musyammas. Rupanya ada lagi air yang dikenali sebagai air musyammas. Selain daripada air mutlak, ada air musyammas. Apa itu air musyammas? Air musyammas ialah air dalam bekas yang boleh berkarat. Dalam bekas yang boleh berkarat. Contohnya besi macam ni. Air ni duduk dalam besi. Dan terdedah di bawah matahari yang sangat terik. Maksudnya air itu duduk dalam bekas yang besi ni. Tong besi ni ada boleh diisi air, tetapi terdedah dengan cahaya matahari. Ini dinamakan air musyammas. Terdedah dengan cahaya matahari di bawah matahari yang sangat terik di negara bercuaca panas. Di negara bercuaca panas seperti negara Arab. Negara Arab, Malaysia pun cuaca panas juga kan. Jadi penggunaannya adalah makruh. Hukum menggunakan air musyammas ataupun air daripada bekas besi ni yang terjemur dengan matahari ni, hukum menggunakannya adalah makruh. Makruh menggunakannya pada tubuh badan. Jadi kalau kamu tak ada air paip, tiba-tiba ada contohlah cara air paip tak ada, tiba-tiba ada air musyammas. Ada air musyammas, air yang terdedah dengan cahaya matahari macam ni. Kalau boleh elakkan daripada menggunakannya kerana hukumnya adalah makruh. Sah solat, kalau kita ambil sembahyang sah. Tetapi makruh. Mungkin ada sebab yang lain. Mungkin bila karat tu bercampur dengan air, kita berkumur-kumur. Jadi benda asing yang masuk dalam badan kita tu logam. Benda asing besi tu akan masuk dalam badan kita, jadi boleh memudaratkan, mungkin mendapat penyakit. Jadi elakkan, kalau boleh cari juga air mutlak kalau boleh lah. Elakkan daripada menggunakan air musyammas. Sebut sekali lagi, air musyammas maksudnya air yang terdedah dengan cahaya matahari. Sebut, air yang terdedah dengan cahaya matahari. Air musyammas. 3 kali sebut. Musyammas, musyammas, musyammas. Ya, bagus. Jadi hukum menggunakannya adalah makruh. Makruh maksudnya tak disukai lah. Tak disukai. Makruh. Seterusnya murid-murid, kita pergi ke bahagian air yang ketiga di muka surat 90. Di muka surat 90. Baik, di muka surat 90, kita akan berkenal dengan air yang ketiga, iaitu air musta'mal. Air musta'mal. Mim sin musta'in ta, mim lam mal, musta'mal. Air musta'mal. Apakah yang dimaksudkan dengan air musta'mal? Apakah air yang dimaksudkan dengan air musta'mal? Air musta'mal pula ialah air yang telah digunakan untuk berwuduk atau mandi wajib. Kadar airnya adalah kurang daripada 2 kolah serta tidak berubah salah satu sifat air, iaitu bau, warna dan rasa. Hukum menggunakannya adalah suci tetapi tidak menyucikan. Ya, hukum dia. Air musta'mal ini dengan kata mudah adalah air yang telah digunakan. Contohlah, kamu ada kawan kamu ambil wuduk. Dia mengambil wuduk, air yang telah digunakan dia menitik. Cuba tengok gambar ni. Air musta'mal ni adalah cara mudah dia macam ni. Air yang telah digunakan, kawan kamu ni nama dia Alif, dia ambil wuduk. Air ni dia menitik, air daripada tangan ni dia menitik masuk dalam timba. Maksudnya telah digunakan dah ni air ni. Sebab Alif ni dah ambil wuduk. Jadi contohnya
Nama dia nama apa? Haikal. Haikal pula dia nampak. Dia buka paip ni. Kan? Dia buka paip ni. Air dah habis. Tiba-tiba dia tengok dalam timba ni. Ada air. Dia pun menggunakan air ni. Sah ke tidak sah wuduk itu? Ya, jawapannya tak sah. Sebab apa? Sebab air ini telah digunakan oleh Alif. Nah. Jadi kalau Alif dia nampak Haikal menggunakannya, sepatutnya Alif kena tegur. Dia kena kata, Haikal, kamu telah menggunakan air mustakmal. Air dalam timba ni adalah air mustakmal. Saya dah guna dah tadi. Nah, arti yang jatuh ni adalah hasil titisan air yang telah saya gunakan dalam timba ni. Jadi air dalam timba ini dikenali sebagai air mustakmal. Tak boleh digunakan lah untuk berwuduk. Hukumnya adalah suci tetapi tidak menyucikan. Boleh kita nak guna air ni nak buat apa? Nak basuh macam nak basuh lantai apa boleh lah kan nak guna. Tapi tak boleh untuk mengambil wuduk ataupun nak ambil air ni nak jurih pokok boleh lah nak guna. Tapi nak ambil wuduk tak boleh. Hukum air mustakmal adalah tidak boleh digunakan. Suci tetapi tidak menyucikan. Tidak boleh digunakan untuk berwuduk. Sebut air yang kedua adalah air yang ketiga, air mustakmal. Sebut air mustakmal. Air mustakmal. Air yang telah digunakan. Air yang telah digunakan. Hukumnya ialah suci tetapi tidak menyucikan. Suci tetapi tidak menyucikan. Seterusnya pembahagian air yang terakhir adalah air mutanajis. Apa sebut? Mutanajis. Mim muta ta nun jim najim sinjis. Mutanajis. Dengar mutanajis ni macam najis lah kan. Iaitu air kurang 2 kolah dimasuki najis ke dalamnya walaupun tidak mengubah sifat air. Lebih 2 kolah dimasuki najis ke dalamnya dan mengubah sifat air. Yang dimaksudkan dengan air mutanajis ni adalah contoh ya. Yang dimaksudkan dengan air mutanajis ni yang pertama sekali dia kurang 2 kolah. Ini saya bagi contoh ada kolam air ataupun kolam mandi di rumah kamu ya. Okey, maksudnya air di tekad ni air sikit je. Kurang 2 kolah lah. Kalau setakat ni air penuh. Ni cukup 2 kolah. Kalau sampai sini 2 kolah lah. 2 kolah. Sini tak sampai pun 2 kolah. Tiba-tiba masuk air, masuk najis. Masuk apa? Masuk najis. Contohlah masuk apa? Cicak, bangkai cicak mati. Dia terjun dalam ni. Bila cicak terjun dalam ni, walaupun air dia tak berubah sifat, air dia tetap warna putih, walaupun tidak ada bau, bau dia pun elok juga air ni. Tetapi tak cukup 2 kolah. Dia tetap dikira sebagai air mutanajis. Jadi bila cicak masuk tak boleh digunakan untuk kita mengambil wuduk. Ni kolah ni lah. Kolah ni maksudnya tempat tadahan air dalam bilik air kamu lah. Di rumah kamu tu ada kolah. Okey, macam tu. Dan yang kedua pula, yang kedua 2 kolah. Okay, cuba kamu tengok. Contohnya macam ni. Ni tempat tadahan ni kolah air kamu di rumah. Okey. Air penuh je setakat ni. Penuh. Air kamu penuh rumah. 2 kolah. 2 kolah. Tiba-tiba masuk najis. Masuk bangkai tikuih. Tikuih mati. Tikuih mati. Ni tikuih lah. Tikuih mati. Dia terjun dalam kolah. Lepas tu kamu bagi tahu mak kamu, mak ada tikuih mati duduk dalam kolah. Tetapi air banyak. Boleh tak adik nak ambil wuduk? Boleh tak? Boleh tak kita guna? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab air ini walaupun banyak tetapi
dia berubah sifat, orang kata apa, air ni, air ni dah jadi warna lain, dia ada bau. Kalau tikus berbau lah, besar kan. Okey. Jadi air ini tak boleh digunakan untuk berwuduk. Air ini dikenali sebagai air mutanajis. Okey, mutanajis. Jadi tak boleh digunakan untuk berwuduk. Dia dah jadi air najis, air yang bernajis. Tidak suci, dan tidak menyucikan. Isi, tu ada orang tanya pula, Ustaz, 2 kolah tu banyak mana? Banyak mana ayat 2 kolah? Okey, 2 kolah itu maksudnya air yang lebih kurang 230 liter. Banyaklah ayat tu, 230 liter. 2 kolah. Banyaklah. Baik, seterusnya kita baca sedikit rumusan. Rumusan, air mutlak digunakan untuk menghilangkan najis, berwuduk dan mandi wajib. Begitu juga air musyammas, tetapi penggunaannya pada tubuh badan adalah makruh. Okey, tadi kita dah faham. Air ada 4 jenis. Yang pertama air mutlak. Air mutlak yang ni. Yang kedua air musyammas. Contohnya air yang terdedah daripada matahari. Yang ketiga air musta'mal, iaitu air yang telah digunakan. Dan yang keempat air najis, air mutanajis, air yang terdedah dengan kemasukan najis ke dalam air itu. Okey, kemudian di muka surat 91 kita lihat aktiviti ini. Saya bijak menggunakan air. Nombor 1, bersoal jawab dengan rakan. Nombor 1, sebut jenis-jenis air mutlak. Sebutkan jenis-jenis air mutlak. Tidak sebut. Okey, sebut apa? Jenis-jenis air mutlak. Yang pertama air salji, air sungai, air laut, air mata air, air kolam, air paip. Itu adalah jenis-jenis air mutlak. Okay, dah siap yang tu. Nombor 3 ni, apakah kegunaan air mutlak? Okay, kegunaan air mutlak adalah untuk berwuduk. Selain daripada berwuduk, kita boleh gunakan untuk mandi, untuk kita makan, untuk kita minum, untuk kita cuci pinggan dan sebagainya. Seterusnya, kenal pasti. Dia suruh kita kenal pasti di sini ya. Arahan dalam buku ini, kenal pasti. Nombor 1, air mineral. Adakah ia suci lagi menyucikan? Betul. Betul. Suci lagi menyucikan. Air sirap. Adakah ia suci? Ya, air sirap suci. Nombor 2 ni. Tetapi dia tidak menyucikan. Salah. Yang ni salah. Dia tidak boleh menyucikan. Tak ada guna air sirap ni, orang tak guna untuk mandi ya. Dia tak boleh menyucikan. Tak boleh guna untuk ambil air semayang, untuk wuduk. Nombor 3. Nombor 3 C. Air basuhan wuduk. Boleh tak kita gunakan untuk berwuduk? Tak boleh. Dia telah jadi air musta'mal. Air musta'mal. Nombor 4. Air najis, mutanajis. Air yang terkena najis, iaitu air mutanajis. Okey, bagus. Nombor 3. Rakan kamu mengambil wuduk dengan air leci. Air leci ya, sirap leci tu. Apakah tindakan kamu? Air leci kan warna putih. Boleh tak kita ambil wuduk? Boleh tak kita ambil wuduk dengan air leci? Okay, apakah tindakan kamu? Kita sepatutnya menegur. Menegur kawan kita itu, mengatakan mengambil air leci digunakan untuk berwuduk adalah tidak sah, kerana ia adalah bukan merupakan air mutlak. Dia telah jadi air musta'mal, air yang telah digunakan. Dia bubuh cordial leci. Jadi tak boleh lah digunakan untuk berwuduk. Untuk seterusnya, murid-murid, kita sambung lagi pembelajaran kita. Kita akan membuat sedikit latihan aktiviti di buku aktiviti ini.
kamu boleh buka muka surat 100. Muka surat 100. Ya, muka surat 100. Pastikan kamu ada kelengkapan menulis. Ada bersama juga dengan kamu pensel warna. Kerana latihan ini memerlukan pensel warna untuk kamu mewarnai latihan ini. Okey, lihat muka surat 100, air dalam kehidupan. Arahan yang pertama. Warnakan. Warawarnu alih nakaf nunkan. Warnakan jenis-jenis air mutlak. Okey, kita telah belajar jenis-jenis air mutlak sebelum ini. Ada 7 jenis. Di dalam buku teks itu disebutkan. Jadi yang pertama kita baca yang pertama sekali. Air hujan. Adakah ia air mutlak? Air hujan. Okey, air mutlak merupakan air hujan. Air hujan ni merupakan air mutlak. Warnakan cantik-cantik. Pastikan kamu warna di luar ni dahulu. Buat outline. Okey, kalau boleh kena ada tona warna sama, ada tone color baru cantik. Okey. Boleh campur color sikit nak bagi nampak lebih menarik. Okey, dah siap satu. Nombor 2, air sin alif sa bawah nun bun, sabun. Air sabun adakah air mutlak? Bukan tak payah warna. Nombor 3, alif hamzah ya ra ir air ta ya hatih, air teh. Air teh ini adakah air mutlak? Ya, bukan juga. Bukan tak payah warna. Seterusnya nombor 4, alif hamzah ya ra ir air lam alif la hamzah wa ta'ud laut, air laut. Air laut adakah air mutlak? Ya, air mutlak. Okey, warnakan air laut, air mutlak. Yang seterusnya alif hamzah ya ra ir air alif mim emba wa nun bun embun. Adakah air embun ini air mutlak? Air embun ni tahu tak? Air embun ni adalah air yang didapati pada waktu pagi. Contoh-contohnya di rumput tu. Kalau kamu waktu pagi tu, cuba kamu pegang rumput. Basah bayak tak? Kalau rumput tu bayak, maksudnya dia ada air embun lah tu. Air embun tu ditakrifkan sebagai air, termasuk dalam air mutlak. Jadi, warnakan. Okey, warnakan. Okey, ni macam ni ada tone color. Yang ni terang. Yang ni kurang terang sikit. Buat macam ni lah. Nampak cantik. Ada tone color. Tone color. Yang ni saya minta kamu buat sendiri. Air perigi. Adakah air mutlak? Kalau air mutlak, warnakan. Yang ni air sindia sirap parak sirap. Ayat sirap. Warna merah tu. Adakah dia air mutlak? Okey. Kalau kamu kata air mutlak, warnakan. Kalau tidak, tak payah warna. Seterusnya salji. Air salji. Adakah air mutlak? Salam salji miyaji. Salji. Ya, dia merupakan air mutlak. Warnakan. Seterusnya, air sin waw sungai alif ya ngai. Sungai. Air sungai. Adakah air mutlak? Ya, air mutlak. Warnakan. Seterusnya, air mim alif mata ta mata alif hamzah ya ra air mata air. Air mata air. Air yang keluar daripada tanah ataupun celah-celah bukit. Batu-batu celah-celah bukit. Air mata air. Adakah air mutlak? Ya, warnakan. Senang saja. Buat sendirilah. Ustaz tak mahu warna, buat sendiri. Kalau tak tahu, boleh tanya ibu dan ayah kamu. Minta bantuan mereka. Seterusnya di muka surat sebelah, lorekkan jawapan yang betul. Lorekkan jawapan yang betul. Ini kamu kena warnakan lah. Warnakan. Gambar cikgu ni pun, gambar profesor ni pun, di mak masai ni pun kena warna. Ni buat kajian sains kot ni. Warnakan semua ni. Nombor 1, botol air mineral. Adakah air mineral ni air mutlak, air mustakmal? Jawapannya air mutlak. Ya, air mutlak. Warnakan. Warnakan air mutlak. Okey. Kalau kamu rajin nak warna botol ni pun cantik juga. Bagi cantik kerja kita. Warnakan semua ni.
warnakan semua ni. Buat cantik-cantik. Bila kita buat kerja kemas, kita pun rasa puas hati lah. Nombor 2, air mutanajis ataupun air musyammas. Air ni telah diberak oleh 2 ekor burung ni. Jadi tidak boleh digunakan untuk berwuduk. Air ni dikenali sebagai apa? Air mutanajis ke ataupun air musyammas? Ya, jawapannya adalah air mutanajis. Air mutanajis ya. Guna warna lain pula. Okey. Yang ni pun kena warna. Burung ni pun warna cantik-cantik. Burung selalu warna apa burung? Burung merpati selalu warna hitam. Putih pun boleh. Tapi ni warna oranye. Yang seterusnya kamu tengok air jemuran. Ada air di dalam teko ni. Di dalam teko ni yang dibuat daripada logam. Kita gunakan untuk berwuduk. Adakah ini air mutlak ataupun air musyammas? Ya, jawapannya ialah air musyammas. Musyammas maksud dia air yang terdedah daripada matahari. Matahari dalam bahasa Arab disebut sebagai syamsun. Syamsun. Jadi musyammas ini adalah air yang terdedah dengan cahaya matahari. Seterusnya, ada gambar orang tengah sedang berwuduk. Air ini jatuh, air lebihan daripada wuduk ini jatuh ke dalam baldi. Jadi hukum menggunakan air ini adalah air apa? Dia jadi air apa ni? Air mutanajis. Atas mutanajis. Yang bawah ini air musta'mal. Apakah jawapannya? Air? Ya, air musta'mal. Okay. Lorekkan. Warnakan musta'mal. Kemudian kamu warnalah baldi ni semua ni ya. Di atas, baldi atas pun kamu warna lah. Bagi nampak kemas. Mak ayah kamu tengok pun seronok. Dia tengok kerja hasil kamu kemas, buat kerja. Ni kalau warna, jangan warna sini, betul warna sini je tak cantik. Ada orang dia warna macam tu. Dia buat macam ni. Macam ni tak cantik Dia buat warna ikut dan, dia buat macam tu. Tak boleh. Tak elok, tak kemas. Mula kamu kena lembut-lembut dulu. Warna lembut-lembut. Kalau belah ni, belah sini saja. Kalau belah ni, belah sini saja tarik. Jangan tarik belah ni, sat buat belah ni, sat buat belah ni, sat buat belah ni. Jadi tak elok. Garisan tu kamu garis salah je. Seterusnya nombor 5, air kopi. Air kopi ni dia termasuk dalam jenis apa? Air musta'mal ataupun air yang suci tetapi tidak boleh menyucikan yang lain. Dia masuk dalam air yang suci. Air kopi ni adalah air yang suci. Boleh diminum. Tetapi tidak boleh menyucikan yang lain. Jadi tak boleh ambil wuduk. Itu mudahnya Ni bulatkan. Jadi warna lah. Cawan kopi ni. Warna semua ni cantik-cantik. Okey, dah habis. Buka muka surat ini pula. Muka surat 102. Muka surat 102 senang saja. Arahannya ialah warnakan jawapan yang betul. Warnakan jawapan yang betul. Okey, baik. Kemudian kamu tengok murid ni dia bagi tahu. Ahmad ni dia bagi tahu, saya mahu mengambil wuduk. Ataupun ambil semayang lah. Air apakah yang boleh digunakan untuk berwuduk? Air apa yang boleh saya gunakan untuk berwuduk? Senang saja Air apa? Air paip boleh berwuduk. Warnakan. Ni air musyammas ni boleh tak? Air yang terdedah dengan cahaya matahari. Air musyammas. Tak boleh tak payah warna. Air teh boleh tak berwuduk? Tak boleh tak payah warna. Air paip. Air baldi ni, bukan air paip ni. Air baldi, air musta'mal. Air yang telah digunakan. Boleh tak kita guna ambil wuduk? Tak boleh tak payah warna. Seterusnya,
air yang telah diberak. Nah, boleh apa ni? Burung, 2 ekor burung ni. Boleh tak? Tak boleh, tak payah warna. Jadi latihan yang atas ni adalah warnakan yang mana boleh air yang boleh digunakan untuk berwuduk saja. Warnakan. Yang tak boleh digunakan tak payah warna. Seterusnya, saya mahu memasak. Air apakah yang boleh digunakan untuk memasak? Air apa yang boleh digunakan untuk memasak? Air mineral. Boleh kita guna untuk memasak. Yang pertama, air mineral boleh. Yang kedua, air apa ni? Yang kedua, air apa? Air musyamas. Boleh tak kita guna untuk masak? Tak boleh. Sebab dia telah terdedah daripada cahaya matahari. Tak boleh. Air susu boleh tak kita guna untuk memasak? Boleh lah guna untuk masak air susu. Dia suci lah. Tetapi dia tidak menyucikan. Boleh guna lah air susu. Seterusnya, air paip. Boleh tak kita guna untuk memasak? Ya, boleh. Jadi warnakan. Dan yang terakhir, ayak yang telah dihinggapi oleh burung. Burung ni dah celup dah ayak kepala dia dalam ni. Jadi tak boleh lah kita guna untuk memasak. Tak boleh. Siap ada berak lagi, memang tak boleh lah. Okey, jadi saya minta kamu buat muka surat 100, 101 dan 102 untuk hari ini. Dan saya harap apa yang telah kamu pelajari pada pagi ini kamu faham betul-betul ya. Dan insya-Allah bila buka sekolah nanti Ustaz akan tanya semula pelajaran yang telah dipelajari hari ini. Sekian dahulu. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz ucapkan selamat belajar semua.